Assalamualaikum and hai, nama saya Rabiatul. So hari ni saya nak berkongsi dengan korang semua tentang dressing. Mari kita tengok. Okey, yang pertama sekali kita akan masuk kepada development lah. Okey, so secara amnya development untuk pakai pakaian adalah mengambil masa sebanyak 4 tahun lah. So 4 tahun lah untuk kanak-kanak mampu pakai pakaian sendiri tanpa penguasaan orang tua ataupun penjaga. Dan kanak-kanak untuk belajar pakai pakaian ni, selalunya mereka akan dapat ataupun akan mahir dapat skill tu, skill buka baju terlebih dahulu before pakai baju. Kenapa? Why? Sebab buka baju adalah lebih mudah berbanding pakai baju. Pakai baju lebih kompleks, dia punya step berbanding buka baju. Selalunya parents ataupun penjaga akan dedahkan ataupun akan train kanak-kanak untuk buat persalinan sendiri ni melalui cara yang natural, seperti waktu nak tidur, waktu nak tukar baju ataupun waktu nak mandi. So waktu-waktu yang memang dia kena buka dan pakai baju ataupun buka dan pakai pakaian, so waktu ni lah kita akan train diorang untuk belajar buka pakaian sendiri. So, untuk buka pakaian ni, kita ada dua, iaitu backward dan forward chaining. Okey, tak kisahlah seluar ke, kasut ke, baju ke dan sebagainya. Apa itu backward dan forward chaining? So, backward ni, kita buat yang awal tu, kita buat awal, yang awal kita buat yang akhir kanak-kanak tu buat. Contoh macam pakai baju. Okey, contoh pakai baju. Kita carikan lubang, kita masukkan kepala, kita masukkan tangan kanan, kita masukkan tangan kiri. Tetapi untuk tarik baju ke bawah, kita biar kanak-kanak yang tarik baju tu ke bawah dan kemaskan baju diorang. Itu backward chaining. Untuk forward chaining pula, kita biar kanak-kanak tu yang buat semua awal-awal dan kita buat di akhirnya. Contoh cari lubang kan nak masukkan kepala. Yang tu kanak-kanak buat. Lepas tu masukkan tangan pun kakak nak buat. Tapi yang waktu nak tarik baju ke bawah untuk kemaskan tu, kita buat. Ataupun penjaga ataupun parents yang buat. Okey, sebelum kanak-kanak nak ada skill pakai baju ni, apa yang diorang perlu before diorang dapat pakai baju sendiri? So ada 6. Yang pertama diorang ada visual. Yang kedua diorang kena ada body space. Yang ketiga diorang ada cognitive. Yang keempat diorang ada bilateral. Yang kelima dia ada posture stability. Yang keenam dia ada somatosensory. Secara mudahnya saya akan terangkan berkaitan skill ni dengan pakai pakaian. Okey, kenapa kita kena ada semua ni? Okey, kenapa kita ada connective dengan visual? Sebab kita nak tengok pakaian tu, kita nak cari lubang, kita nak masukkan. Lepas tu kenapa kita kena tahu pasal diri kita? Kenapa kita kena tahu pasal right and left badan kita? Sebab untuk itu masukkanlah. Kalau contoh kita tahu tu kasut ataupun stokin untuk kaki kanan, tapi kita masukkan kat kaki kiri. So dia akan salah. So untuk pasal lagi satu, kadang-kadang ni memerlukan posture stability yang baik lah. Sebab waktu nak pakai baju, contoh nak pakai seluar kan, dalam keadaan berdiri, diorang kena pandai stabilkan diri diorang kena pandai balance supaya diorang tak jatuh ketika pakai seluar atau pakai apa-apa dalam keadaan berdiri. Okey, di sebelah kanan ada typical development sequence for dressing. So kat sini ada umur kanak-kanak dan apa skill yang diorang boleh buat. Seterusnya kita ada typical problem dan intervention strategy. So kat sini kita akan tahulah apa selalu masalah yang akan dihadapi dan strategi yang kita akan cadangkan lah untuk membantu kanak-kanak ni boleh pakai pakaian sendiri. So yang pertama kita ada limitation in cognitive and sensory perceptual skill. So kadang-kadang yang ada masalah cognitive and sensory perceptual skill ni, dia akan ada masalah dalam pakai pakaian. Dan diorang akan mempunyai masalah dalam memilih, memakai dan mengawal pakaian dengan baik lah. Mereka juga mungkin ada masalah untuk membezakan kanan kiri dan depan belakang. So, kenapa kanan kiri ni penting, depan belakang ni penting? Okey, mari saya jelaskan. Ia penting kerana contoh kita nak pakai kasut, kita kena letak kasut kita di kaki yang betul. Kaki kasut kanan dengan kaki kanan, kasut kiri dengan kaki kiri. Kita nak pakai stokin, kita mestilah pakai stokin tu mesti kita tahu mana depan mana belakang. Kalau bahagian tu kita pakai ke atas kan lain. So kita kena tahulah dapat membezakan depan belakang, kiri dan kanan. So kalau kanak-kanak tak ada
tak boleh membezakan kiri kanan, depan belakang. So kanak-kanak akan ada masalah dalam memakai pakaian dengan baik. So yang seterusnya, kanak-kanak akan ada masalah temporary organisation. So selalunya masalahnya akan ada dekat intellectual disability dengan autism. So mereka akan susah untuk mengikut step, dia akan susah untuk organize dressing dengan baik, dia akan susah, dan diorang maybe akan pakai pakaian tu dalam keadaan yang terlalu lambat ataupun terlalu cepat, dan diorang tak boleh mengingat instruction yang perlu ketika pakai pakaian. So kat sini dia akan jadi susah lah untuk kanak-kanak ni. Dan kadang-kadang ada masalah intellectual disability dengan autism ni, mereka mereka akan membuat kesalahan yang sama berulang-ulang kali tanpa diorang rasa benda tu, walaupun dia tahu tu mistake yang diorang dah buat yang salah, tapi diorang akan keep on buat sebab diorang tak aware. So kat sini kita ada beberapa strategi yang boleh dibuat lah. Tapi itu nanti. Satu yang terakhir sekali, untuk daripada segi behaviour, kadang-kadang mungkin ada frust bila dia tak mampu untuk memakai pakaian dengan baik. So kadang-kadang maybe ada frust lah kat situ. Dia akan rasa tertekan sedikit kerana kompleksnya task pakai pakaian ni. So, apa kita boleh buat untuk kanak-kanak ni untuk mengatasi masalah kanak-kanak ataupun untuk membantu kanak-kanak ni? So, kita ada beberapa. So, yang pertama, kita boleh modify demands untuk baju dalam pelbagai environment. Yang kedua, kita boleh buat picture chart ataupun gambar ataupun checklist ataupun rutin untuk kanak-kanak ingat. Okay, contoh picture chart ni macam packs lah. So kat situ kita ada step dan kita letak gambar lah. So kanak-kanak boleh tengok packs tu, boleh tengok gambar tu dan diorang buat step tu lah. Ni untuk kanak-kanak yang ada masalah, tidak boleh ingat sequence dan sebagainya. Lepas tu kita boleh buat social story ataupun video modeling atau video self modeling. Apa beza video modeling dan video self modeling? Okay, beza dia adalah video modeling adalah video orang lain dan kanak-kanak tu tengok video tu. Video self modeling adalah video dia yang buat, dia yang pakai baju tu. So selalunya video self model adalah terbaik. Tapi tak ada masalah pun kalau video modeling budak tu boleh kanak-kanak boleh tiru. Okey, yang seterusnya, kanak-kanak untuk contoh ada masalah frust kan tadi dari segi behaviour. So, apa kata kita bagi kanak-kanak control ataupun choice dalam dressing. Maknanya kita bagi mereka pilihan dia nak pakai baju apa, dia nak pakai style apa. Sebab bila kita bagi pilihan dekat dia orang yang pilih. So, dia boleh menaikkan motivasi dia orang untuk dia orang pakai pakaian sendiri. So, dia orang suka baju tu mesti dia orang excited dan dia orang nak pakai. So kat situ boleh membantu diorang untuk lagi mudah memakai baju walaupun step adalah kompleks. Okey, lepas tu macam saya cakap tadi tentang backward and forward chain ni, mana yang lebih mudah untuk kanak-kanak. So kita akan bagi yang tu. Dan untuk kanak-kanak yang maybe ada masalah, susah ataupun tak ingat step, so kita boleh bagi baju yang lebih ringkas lah. Maknanya tak banyak step untuk baju tu. So kita akan bagi baju yang mudah dimanipulate lah oleh tangan mereka. Seterusnya yang kedua, masalah yang kebiasaan yang dihadapi adalah bila kanak-kanak itu mempunyai physical or motor limitation lah. Maknanya diorang ada limited dalam pergerakan lah. Dari segi pergerakan maybe diorang tak boleh bangun, diorang ada masalah kekuatan tangan ataupun diorang ada masalah tangan yang tak boleh, yang menyukarkan diorang untuk memakai dan mencabut baju lah. So selalunya kanak-kanak yang menghadapi DCD, cerebral palsy ataupun kanak-kanak yang ada limited dexterity. So apa kita boleh buat kan untuk membantu kanak-kanak ni adalah kita boleh memberi support daripada kita sendiri iaitu penjaga. Kita akan support diorang lah macam diorang tak boleh duduk atau sebagainya. So kita boleh letakkan bayi itu ataupun kanak-kanak itu bila diorang punya trunk control dah sedikit, diorang punya head trunk control diorang sedikit bagus. So kita boleh letak diorang dekat atas kita punya peha dan kita biar kanak-kanak tu menyandar di bahagian badan kita. Dan kita pakai pakaian dalam keadaan kanak-kanak tu tengok apa yang dipakai. Supaya diorang pun boleh nampak lah dan diorang boleh belajar cara pakai dengan baik.
So itu antara bantuan yang kita boleh buat lah. Itu dengan bantu diorang kita pakaikan tapi diorang tengok lah, ataupun kalau contoh kanak-kanak tu boleh pegang sikit-sikit, so kita akan pakaikan bersama-sama lah. Mana kanak-kanak tu pegang dan kita akan pakai bersama-sama. So kalau memang contoh kanak-kanak tak mampu, so kita akan letak kanak-kanak di atas peha kita dan kita contoh pakai stokin, so kita akan letak kanak-kanak di atas peha kita dan kita pakai stokin dan kadang dia tengok kaki dia sendiri. So ini antara kaedah-kaedah yang kita boleh bantulah dalam memakai pakaian sendirilah. So itu pertama adalah side laying position. So untuk kanak-kanak yang ada masalah balancing, yang diorang suka untuk balancekan diri diorang ketika duduk, ketika berdiri. So kadang-kadang tu boleh duduk, pakai pakaian dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan baring. So tak ada masalah pun. Kalau diorang memang boleh, tangan diorang, fine motor diorang sangat bagus. So kat sini ada advantage lah yang diorang boleh pakai sendiri tapi dalam keadaan baring. Lepas tu yang kedua, untuk kanak-kanak yang ada masalah, maybe ada masalah dari segi dari segi badan sendiri, atau macam saya cakap tadi tentang physical limitation kan. So kat situ parents ataupun penjaga kita boleh provide postural support. So macam saya cakap tadi lah, kita bantu dia orang lah. Ataupun untuk kanak-kanak yang memang dia dah boleh pakai sendiri dan dia pun dia perlukan postural support tapi dia boleh pakai sendiri. So maybe kita akan bagi dia orang atau kita menyediakan dia orang benda-benda yang boleh membantu diorang lah. Contoh seperti rail ataupun tempat pemegang tangan ketika pakai baju, so diorang boleh bersandar di situ, ataupun letak satu dinding untuk diorang boleh bersandar dan sebagainya lah. Mana kita akan provide postural support lah untuk bantu diorang lebih balance dan lebih stabil ketika pakai pakaian. Lepas tu yang ketiga ataupun akhir sekali, so kita ada untuk kanak-kanak yang maybe ada disability yang kena duduk atas kursi roda ataupun memang agak sukarlah untuk pakai pakaian sendiri tu, memang agak sukar, memang susah untuk pakai pakaian biasa, untuk normal kit yang kat luar sana yang dijual biasa tu, dia susah sebab dia duduk atas kursi roda ataupun dia memang baring dekat atas katil. So kita boleh menyediakan pakaian-pakaian yang mudah untuk kanak-kanak ni. Contoh kanak-kanak yang mempunyai kursi roda kan, yang duduk atas kursi roda, memang dia duduk atas kursi roda. So kanak-kanak ni kita boleh sediakan seluar yang maybe poket yang kita letak kat belakang, kita akan letak di depan supaya dia senang. So kita akan ubah suai pakaian mengikut kanak-kanak punya disability. So ini sangat membantu kanak-kanak lah. Lagi-lagi dari segi maybe kanak-kanak punya fine motor yang kurang baik. So kanak-kanak yang susah nak pakai kancing ataupun susah nak pakai buta. So kita akan buatlah guna velcro ke, kita akan letak yang mudah lah untuk kanak-kanak pakai. So itu lebih baik lah dan kita mengurangkan frustration dari segi kanak-kanak lah. Tapi ini untuk kanak-kanak yang ada disability lah. So kita akan mudahkan dan membantu diorang untuk pakai pakaian sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya, Rabiatul. Terima kasih.